Selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1. Selamat kembali ke channel cikgu. Sekiranya kamu adalah kali pertama melihat video geografi cikgu, maka kamu boleh sokong cikgu dengan tekan subscribe supaya boleh mendapatkan video geografi yang seterusnya. Baiklah, video ini cikgu khas buat untuk membuat ulang kaji geografi tingkatan 1 dengan pelajar-pelajar untuk bahagian B soalan 1. Baiklah, kita cuba lihat format usaha geografi tingkatan 1. Baik, dia terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A 20 markah soalan objektif. Ini seperti format yang sebelum itu, jadi tak ada perubahan. Bahagian B 40 markah. 1 soalan kemahiran 20 markah dan 2 soalan struktur 20 markah. Dulu pelajar perlu menjawab 4 soalan di sini di bahagian B, sekarang hanya 3 soalan. Dan bahagian C ialah 20 markah, ialah soalan esei. Pelajar wajib jawab 2 soalan daripada 4 soalan. Dulu pelajar perlu jawab 3 soalan, sekarang 2 soalan sahaja. Baik, dalam video ini, cikgu hanya akan fokus kepada soalan kemahiran ini. Okay, ini ialah mengambil 20 markah, iaitu antara soalan-soalan di sini yang markah yang paling banyak. Dan cikgu sudah kumpulkanlah soalan-soalan yang mungkin akan keluar dalam bahagian ini kerana dia hanya soalan kemahiran. Dan untuk soalan yang lain, oleh kerana dia sama seperti format yang sebelum itu, jadi nanti di akhir video nanti cikgu akan kongsikan linknya. Okey, pelajar boleh buat ulang kaji sendiri. Okey. Baiklah, kita cuba lihat ya bahagian B soalan 1 ini. Dia ialah soalan kemahiran peta. Jadi dia akan keluar dari silibus pelajar yang dari geografi kemahiran, iaitu arah, kedudukan, peta lakar dan juga lakaran peta Malaysia. Tetapi rasanya jika dia nak tafsirkan peta, bab kedudukan dengan lakaran peta Malaysia itu macam susah sikit nak keluarkan dalam bahagian itu. Cikgu pun tak tahu ada tak dia akan keluar kerana cikgu pun belum nampak atau tengok lagi kertas soalan. Sekolah cikgu belum lagi ujian. Jadi cikgu hanya cubalah kumpulkan soalannya ikut pengalaman cikgu. Baiklah, bahagian B ni pelajar perlu menjawab soalan berdasarkan peta lakar. Dia akan bagikan pelajar peta lakar dan pelajar menjawab soalan. Okey, kita cuba lihat soalan yang pertama A. Berikan 2 ciri peta lakar berdasarkan peta lakar Pekan Aloh. Ini peta lakar Pekan Aloh. Apa kata kuncinya? Ya, ciri peta lakar. Jadi ciri peta lakar ada apa? Yang pertama, dia mesti mempunyai tajuk yang lengkap. Ada tak tengok? Ini dia tajuknya. Nampak tak? Peta lakar Pekan Aloh ini adalah tajuk. So ini adalah cirinya, mempunyai tajuk yang lengkap. Okey, yang kedua, terdapat pemidang. Okey, apa itu pemidang? Ini yang di sini ini. Yang ini panggil pemidang lah. Frame dia lah. Frame dia. Okey, pemidang. Ini pemidang. Okey. Dan ataupun arah mata angin. Mana satu arah mata angin? Ya, cikgu padamkan ini. Okey, arah mata angin di sini. Nampak tak? So dia ada kan? So dia ada arah mata angin. Okey, simbol peta. Semua simbol-simbol inilah yang wujud ini. Semua simbol ini adalah simbol peta. Okey? Petunjuk peta. Ada tak petunjuk peta? Ini dia petunjuk peta. Dan oleh kerana di sini dia hanya 2 markah, maka pelajar boleh bebas. Kamu boleh tuliskan mana-mana 2 jawapan sahaja. Okey? So ingat ya pelajar, ciri peta lakar yang lengkap ialah mesti ada semua yang cikgu senaraikan di sini.
Okey, jika dia tanya kamu, ada tak peta ini lengkap? Jadi kamu cuba lihat ada tak dia mempunyai semua ciri ini. Jika ada, kamu kata ya dan kamu jelaslah kerana peta ini mempunyai tajuk yang lengkap, ada pemidang, arah mata angin macam ni. Semua senaraikan. Okey? Baik. Berdasarkan peta lakar tersebut, nyatakan arah tempat-tempat yang berikut. Cikgu padamkan dulu. Okey, apakah kata kunci ya? Apa kata kuncinya? Ialah arah. Dia nak kamu sebutkan arah. Okey, Kampung Pasir. Ini dia, Kampung Pasir. Kampung Pasir. Dan Kampung Limau. Mananya Kampung Limau? Sini. Okey. Dan lagi satu, pelajar mesti cari perkataan apa tahu jika dia nak nyata arah. Iaitu dari. Pelajar tengok dia dari mana? Dari mana? Tengok belakang. Tengok belakang dari. Kampung Limau. Jadi pelajar mesti lukiskan arah mata angin di Kampung Limau sini. Okey, di tengah-tengah simbol dia. Lukis arah mata angin. Lepas tu sambungkan. Okey, guna satu garisan lurus, sambungkan dengan Kampung Pasir. Baik. Jadi apakah arah ni? Apakah arah ni? Pelajar masih ingat ini tak? Ini tak boleh ini tak boleh lupa tau. Arah ini pelajar mesti hafal. Semua ini mesti ingat. So kamu cuba lihat. Kamu cuba lihat. Kamu cuba lihat ini garisan. Garisan apa ni? Sama tak? Ini. Arah ini betul tak? So jawapannya ialah apa? Timur laut. So arah apa masalah ini ya? Arah pelajar mesti hafal. Baik, sekarang kita lihat B2. Jika Afan dia tinggal di Kampung Ciak. Okey, Kampung Ciak dan ingin ke Kampung Limau, dia nak pergi Kampung Limau. Apakah arah yang perlu dia tuju? Okey, kata kuncinya. Setiap soalan, pelajar perlu tentukan kata kuncinya. Okey, dia tinggal di mana? Kampung Ciak. Ini dia. Jadi mesti pergi cari peta lakar mana dia. Kampung Limau, dia nak pergi mana? Kampung Limau sini. Baik, apakah arah? Dia nak tahu apa? Arah. Yang perlu dia tuju. Tuju maksudnya pergi. Dia dari Kampung Ciak, dia mesti menuju. Maksudnya pergi ke arah mana. Jadi kita di Kampung Ciak sini, kita lukiskan arah mata angin. Okey, di tengah-tengah Kampung Ciak ini, lukis arah mata angin. Lepas itu, lukis satu garisan lurus untuk sambungkan dengan Kampung Limau. Jadi next, kita mesti tahu arahnya loh. Jadi cikgu kata mesti hafal kan? Pelajar mesti hafal semua arah ni. Jadi kamu lihat ini arah apa? Ini arah apa? Tenggara. Jadi Afan dia mesti menuju ke arah tenggara baru boleh sampai ke Kampung Limau. Jadi jawapannya tenggara. Okey, jika pelajar nanti nak buat ulang kaji lagi, jika tak faham boleh tonton balik video cikgu ya. Okey, next. Baik, sekarang kita lihat C. Apakah bearing Kampung Kaloi dari masjid? Baik, kata kunci untuk soalan ni ialah bearing. Dia nak kamu carikan bearing. Dan kita cuba lihat mananya Kampung Kaloi. Okey, sini Kampung Kaloi. Dan mananya masjid. Sini ialah masjid, betul tak? Okey, cikgu cuba besarkannya. Ini nampak lebih jelas kan? Kampung Kaloi di sini, masjid di sini. Okey, satu lagi keywordnya, kata kuncinya ialah dari. Pelajar mesti tengok dari tu. Okey, dan lihat mana cikgu kata? Lihat belakang dari ialah apa? Belakang dari ialah masjid, betul tak? Jadi, pelajar di masjid sini, kamu lukiskan arah mata angin. Di tengah-tengah simbol ya. Tengah-tengah simbol masjid. Okey, lukiskan arah mata angin. Lepas tu, lukis satu garisan lurus menuju ke Kampung Kaloi. Okey, menuju ke Kampung Kaloi. Okey, next ialah nak buat apa?
kita nak tentukan bearingnya. Mana ialah bearingnya? Ingat, jika kita nak ukur bearing, mesti dari arah utara. Mana utara? Sini ialah utara, betul tak? Mesti dari arah utara dan ikut pusingan jam. Jadi kita ikut pusingan jam, pusing sampai garisan yang kamu sambung berhenti. Okey? Jadi inilah bearing atau sudut yang kita nak ukur. Jadi pelajar mesti ukur dengan apa? Dengan jangka sudut. Jadi nanti semasa ujian, pelajar mesti bawa jangka sudut pergi ke sekolah ya. Okey. Jadi kamu lihat jangka sudut kamu, dia ada satu bacaan yang di luar, betul tak? Dia ada satu bacaan yang di luar dan ada satu bacaan yang di dalam. Ingat, pelajar selalu baca bacaan yang di luar ni. Okey? Kerana kita nak dari utara kan, so ialah mesti dari sini lah. Yang dari kosong sini. Okey, jadi kamu cuba lihat berapakah darjah yang dia tunjuk di sini. Tengok garisan ini. Okey? So, jawapannya ialah 111. Darjah. Mesti ada simbol darjah. Inilah contohnya. Cikgu, jika pelajar tak faham, boleh tengok balik ya. Okey, next D. Sungai Rumpai dalam peta lakar tersebut mengalir dari arah apa ke arah apa? Okey, mananya Sungai Rumpai? Ini Sungai Rumpai, betul tak? Jika dia tanya kamu, dia mengalir dari arah mana? Dari biasanya sungai ialah mengalir dari mana? Yang kecil biasanya dalam peta kamu lihat ya. Yang lebih sempit lepas tu dia akan menuju ke laut. Jadi ialah mengalir dari sini. Dan ke itu biasanya ke arah itu ialah mana kamu tengok mananya laut. Mananya laut ialah dia mengalir ke mana. Okey, so sama juga kamu letakkan jika arah tentu perlu ada arah mata angin. Kamu lukiskan arah mata angin yang besar-besar di tengah-tengah peta lakar kamu. Dan kamu cuba lihat arah ini ialah arah apa. Tengok dia mula dari sini, betul tak? So, sini ialah arah apa? Tengok ini. Arah apa ini? Pelajar tak boleh tulis barat. Tak boleh tulis barat. Kecuali sungai itu dia dari sini lah. Sekarang dia bukan dari sini kan. So, tak boleh pilih barat. So, jawapannya ialah barat daya. Okay, ialah barat daya. Dia mengalir dari. Dari ialah sini yang lebih sempit. Dari ialah barat daya. Okay, jika cikgu kata ke arah ialah tengok laut ni di mana. Laut di sini, betul tak? So, jawapannya boleh kita pilih timur. Kadang-kadang dia hanya tanya kamu ke mana sahaja. Jika ke mana, kamu tengoklah laut di mana. Atau dia hanya tanya dari mana sahaja. Okey? Baik. Baik, E. Nyatakan dua pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta lakar tersebut. Baik, kata kuncinya pandang darat fizikal. Jika pandang darat fizikal adalah ciri-ciri yang wujud secara semula jadi. Yang tak payah dibuat oleh manusia, yang bukan dibina oleh manusia, ditanam oleh manusia. Bukan, dia wujud sendiri. Dia wujud semula jadi. Pelajar masih ingat ini tak? Yang kamu belajar. Pandang darat fizikal ialah yang apa? Ciri semula jadi. Dia boleh terdiri daripada bentuk muka bumi, saliran iaitu sungai, atau tumbuh-tumbuhan semula jadi iaitu hutan. Kita cuba lihat rumput, nipah, hutan, paya bakau, kontor. Kontor sebenarnya ialah apa? Ialah gunung, tanah tinggi. Sungai, gunung, tasik, paya. Ini semua ialah pandang darat fizikal. Jadi dia nak kamu nyatakan yang terdapat di peta lakar. Okey. Cikgu ajar kamu satu cara yang senang. Kamu tak payah cari dari peta lakar sini. Oh, banyaknya susah nak cari, betul tak? Kamu cuba, kamu rujuk petunjuk sahaja.
Rujuk petunjuk cari dari sini. Senang. Okay, so kita lihatlah satu demi satu. Kontor ada tak? Physical. Ya. So tulislah kontor. Okay, next sungai ni. Betul. Okay, lagi hutan. Betul tak? Pantai berpasir. Payanipa. Ini semua adalah pandang darat fizikal. Yang lain getah, kelapa sawit, kelapa? Bukan. Ini perlu tanam oleh manusia. Pertempatan ialah rumah. Pertempatan ialah rumah. Jalan raya, lorong jalan kaki, jambatan, kilang, masjid. Semua ini adalah yang perlu dibina oleh manusia. Jadi bukan fizikal. Okay? So senang cari dari petunjuk pelajar. Jika dia hanya nak kamu senalai 2, kamu boleh senalaikan 2 sahaja. Jika kamu rajin, kamu nak selai semua pun boleh. Tapi cikgu nanti akan pilih mana yang betul untuk tanda. Okey, F. Nyatakan 2 pandang darat budaya yang terdapat dalam petelaga tersebut. Okey, kata kuncinya pandang darat budaya. Jika pandang darat budaya, maksudnya yang dibuat oleh manusia, buatan manusia. Atau yang dibina oleh manusia. Seperti yang tadi sini. Pandang darat budaya. Contohnya, pertempatan. Ia apa? Cikgu kata pertempatan ialah rumah. Pengangkutan. Maksudnya semua jalan lah. Jalan raya, jalan kereta api, semua itu. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi termasuklah yang kamu tanam. Yang manusia tanam. Okay? Kita cuba lihat contohnya. Pertempatan, kilang, jalan raya, sawah padi, kelapa, kelapa sawit, getah, jambatan, sekolah. Jadi sama juga pelajar boleh cari dari petunjuk. Tengok getah, betul tak? Kelapa sawit, kelapa, pertempatan, jalan raya. Sebenarnya semua ini ialah budaya. Lorong jalan kaki, jambatan, kilang, masjid, sekolah, balai polis. Cikgu tidak senalaikan semua ini. Okey? Sini dia nak 2 sahaja. Okey? Ini senang sahaja. Okey, next. Nyatakan contoh simbol dalam petelaga yang berikut. Dia nak kamu berikan contoh simbol. Contohnya, dia nak kamu bagi simbol titik, simbol garisan, dan simbol kawasan. Kita lihat satu demi satu. Kita lihat simbol titik dulu. Masih ingat ini? Okey, simbol titik. Simbol titik ialah yang ini. Biasanya dia adalah bangunan. Simbol bangunan. Okey, inilah simbol titik. Okey, masjid, kuil, gereja, tokong, tanda alas. Yang satu titik lah. Tanda tinggi, stesen, trigonometri. Okey, jadi pelajar, kamu sebenarnya pun boleh cari dari petunjuk sini. Mana satu ialah yang satu titik. Ialah contohnya pertempatan. Lagi, kilang, masjid. Ini ialah simbol titik. Okey, jika simbol garisan, biasanya dia ialah yang panjang. Okey, yang panjang. Contohnya sungai, benteng, tali air, sempadan, pantai. Pantai juga simbol garisan. Pantai. Jalan raya, jalan kereta api, lorong jalan kaki, jambatan. Jambatan juga. Okey, ini simbol garisan. Okey, jadi kita cuba cari dari sini. Tengok mana ialah simbol garisan. Kontur bukan? Sungai. Betul tak? So ialah sungai. Okey, hutan bukan? Pantai berpasir. Lagi ada jalan raya, lorong jalan kaki, jambatan. Ini simbol garisan. Okey. Baik, next. Simbol kawasan ni. Jika simbol kawasan, maksudnya dia melibatkan satu kawasan yang luas untuk ciri-ciri tersebut. Contohnya hutan. Hutan luas, betul tak? So, simbol kawasan Nipah juga. Contohnya ini, Nipah. Okey, satu kawasan yang luas. Okey, getah, ladang ladang getah, tengok luas kan? Kelapa juga sini ada. Rumput, paya bakau, kontor, tanah tinggi tanah tinggi tengok luas tak? Gunung lah, gunung luas kan? Lagi sawah padi, kelapa sawit, semua yang perlukan kawasan yang luas ialah simbol kawasan. Jadi kamu boleh cuba tengok petunjuk juga
Sini kontor. Jadi kontor luasan. Okey, so jawapannya kontor. Sungai boleh tak? Tak boleh. Okey, hutan. Lagi lain? Paya nipah, getah, kelapa sawit, kelapa. Semua tanaman itu ialah simbol kawasan. Okey, baik. Baik, namakan pola pertempatan yang terdapat di Kampung Chiak ya. Okey, so keyword pola pertempatan. Masih ingat pola pertempatan tak? Dan dia nak Kampung Chiak. Kampung Chiak di sini, Kampung Chiak. Okey, cikgu ulang kaji dulu pola pertempatan. Ini dia. Mesti ingat pertempatan berpusat ialah yang macam ni. Okey, yang berpusat. Okey. Biasanya yang ada simpang jalan. Yang ada simpang jalan. Okey. Dan pertempatan berkelompok. Jika pertempatan berkelompok, ialah dia macam kamu duduk berkumpulan macam itulah. 4 satu kumpulan, 4 satu kumpulan atau 5 satu kumpulan macam ni. Okey. Pertempatan berjajar ialah yang satu baris. Tengok lumanya macam beratur satu baris. Berjajar. Dan jika bersererak, maksudnya dia ialah macam ni. Tengok lumah satu sama lain tu ialah letak berjauhan satu sama lain. Ini berjajar, bersererak. So, pelajar mesti hafal ini. Ini panggil berpusat. Semua berkumpul di satu tempat. Biasa dia simpang jalan. Ini berkelompok. Berjajar. Bersererak. Okey, kita lihat Kampung Chiak ialah apa? Berjajar, betul tak? Tengok jalan raya ni. Berjajar kan? Satu baris. Betul tak? Dan sini lah. Sini macam mana? Rumahnya. Jauh kan? So, bersererak. Okey? Bersererak. Dan jika sini lah. Sini ialah apa? Berkelompok. So, ini adalah pola pertempatan. Okey, next. Nyatakan pekerjaan utama. Di sini dia tanya kamu, apa pekerjaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan berikut. Contohnya kampung pasir. Jadi, kamu mesti carilah kampung pasir sini. Okey. Apakah pekerjaan untuk penduduk yang di sini? Nelayan. Mengapa ni? Kerana sini adalah pantai, betul tak? Kampung pasir dia sini ada pantai. So, penduduk sini boleh kerja sebagai nelayan. Jika Pekan Aloh lah, mana Pekan Aloh? Kamu lihat Pekan Aloh dia ada apa? Ada pokok getah, betul tak sini? Ada getah. Ada sekolah. So, apa pekerjaan ya penduduk yang tinggal di sini? Jika getah ada di sini, mereka boleh kerja sebagai penoreh getah. Jika ada sekolah, dia boleh kerja sebagai guru. Dan ini jawapan yang lain untuk soalan yang lain. Jika soalan di lain, jika katalah dia ada sawah padi. So, pelajar boleh tulis pesawah atau petani. Jika dia ada mungkin ada pejabat daerah ke ada apa-apa, kamu boleh tulis kerani. Dia boleh kerja sebagai kerani. Jika dia ada, contoh ini, ada kilang. Nampak tak sini ada kilang? So, penduduk yang di sini boleh kerja sebagai apa? Sebagai pekerja kilang. Untuk yang di sini ada kelapa sawit. Jika ada ladang kelapa sawit di sini. So, penduduk boleh kerja sebagai apa? Sebagai pengusaha kelapa sawit. Ini jawapan yang cikgu bagi kamu untuk menjawab soalan yang lain lah. Baik, J, nyatakan jenis tanaman, tanaman kontan, tanaman komersial dalam peternakan tersebut. Jadi, jika dia tanya kamu jenis tanaman, tanaman kontan, komersial, ini maksudnya ialah tanaman yang ditanam untuk keuntungan, untuk dijual. Jadi, kamu lihatlah sini ada tanam apa. Jadi, sini ada apa? Pokok getah kan? So, tulislah getah. Atau tanaman getah pun boleh. Okey, dan ada apa lagi? Kelapa sawit. Sekiranya dia ada padi, kamu boleh juga tulis padi sawah. Padi sawah. Okey. Dan berikan faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman tersebut. Biasanya jika dia ada soalan ini, dia akan diikuti dengan soalan ini. Dia tanya kamu apa faktor yang mempengaruhinya. Maksudnya mengapa getah boleh tanam di sini, mengapa kelapa sawit boleh ditanam di sini. Okey, jadi inilah contoh jawapan.
Pelajar boleh bagi kerana terdapat apa? Tanah beralun. Kamu boleh tulislah terdapat tanah beralun. Tanah beralun ialah untuk getah dan kelapa sawit. Bentuk buka buminya. Yang cikgu buat kurungan di belakang ni, pelajar tak payah tulis. Pelajar hanya tulis tanah beralun ya. Okey, dan sistem saliran yang baik. Maksudnya kamu lihat jika ada sungai. So, kamu boleh tulis sistem saliran yang baik. Okey. Jawapan yang lain. Kamu boleh kata kerana terdapat apa? Jaringan jalan raya yang baik. Kerana ada jalan raya. Betul tak? Sumber tenaga kerja yang mencukupi. Mengapa? Kerana ada rumah. Ada rumah. Okey. Tanah pama yang rata. Ini untuk soalan yang ada sawah padi. Jika kamu nampak sana ada sawah padi dalam peta kamu, kamu boleh, jika dia tanya kamu faktor yang mempengaruhi, kamu boleh tulis tanah pama yang rata. Ini untuk yang padi. Padi yang belakang tak payah tulis. Kamu tulis tanah pama yang rata saja. Okey. Baik, L namakan dua tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam peta lakar tersebut. Kata kuncinya tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, so apa yang tumbuh semula jadi? Ialah hutan. Okey, hutan ialah tumbuh semula jadi. Lagi apa? Paya nipah juga. Okey, paya nipah juga tumbuh semula jadi. Paya bakau juga. Okey, nyatakan kepentingan Sungai Rumpai kepada penduduk di kawasan dalam peta lakar. Kata kunci kepentingan Sungai Rumpai. Kamu cuba lihatlah Sungai Rumpai di sini, betul tak? Kamu lihatlah di tepi dia ada apa? Di tepi sekitar Sungai Rumpai itu ada apa? Jadi kamu boleh kata untuk mengairi ladang getah atau kelapa sawit. Kerana sini tepinya ada getah, ada kelapa sawit, betul tak? Jadi boleh kata mengairi ladang getah atau kelapa sawit untuk kegunaan domestik kerana ada rumah kan. Kegunaan domestik maksudnya untuk kita cuci, untuk cuci, basuh, siram bunga, itu semua kegunaan domestik lah. Okey, jawapan lain. Jika sana ada sawah padi, kamu boleh kata mengairi kawasan sawah padi ataupun sebagai sumber makanan, sumber protein, boleh. Baik, seterusnya kita lihat N. Mengapakah pertempatan penduduk tertumpu di kawasan Pekan Alo? Jadi kata kuncinya ialah apa? Pertempatan penduduk. Pertempatan ialah rumah ya pelajar. Pertempatan ialah rumah. Dia tanya mengapa rumah tertumpu di mana? Pekan Alo. Jadi kita mesti pergi cari mananya Pekan Alo dulu. Ini dia Pekan Alo, betul tak? Jadi pelajar tengok di Pekan Alo ada apa? Ada sekolah, ada balai polis, ada masjid. Jika pelajar tak tahu maksudnya, pelajar boleh lihat petunjuk. Petunjuk semua ada. Ada maksudnya. Dan ada getah, ada kelapa sawit, ada jalan raya. Betul tak? Banyaknya yang boleh tulis. Jadi kamu boleh tulis jawapan kamu kerana terdapat kemudahan pendidikan. Seperti sekolah, ada sekolah. Terdapat kemudahan keagamaan seperti masjid. Ada lagi kan banyak. So ini jawapan lain yang boleh tulis. Terdapat kemudahan sosial seperti balai polis. Terdapat kemudahan pengangkutan seperti apa? Jalan raya. Okey, terdapat kemudahan kesihatan seperti klinik. Ini untuk soalan yang lain. Jika soalan kamu nanti semasa ujian ada klinik, kamu boleh tulis ini. Untuk yang ada kilang, kamu boleh kata kerana terdapat peluang pekerjaan di kilang. Contoh jika dia tanya kamu sini. Terdapatnya ladang getah atau kelapa sawit. Jadi banyak jawapan yang pelajar boleh tulis. Kamu tengoklah dia sana ada apa. Baiklah. Jadi untuk ulang kaji bahagian A, bahagian B soalan struktur yang lain. Dan bahagian C soalan esei, cikgu rasanya cikgu tak sempat nak buat lagi. Cikgu sudah cuba gunakan masa saya, agak sibuk juga di sekolah. Jadi pelajar, nanti cikgu akan letakkan linknya di description video untuk video yang cikgu sudah pernah buat sebelum itu. Okey? Jadi pelajar boleh buat ulang kaji sendiri untuk bahagian-bahagian ini.
Okey, jadi siapa yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya mengikuti video-video semua ini. Baik, dan cikgu, link itu cikgu akan letak di description. Description video ya, cikgu akan letak di sana. Okey, jadi semoga berjaya semua pelajar. Ingat, semasa ujian mesti baca soalan dengan teliti dan jawab. Sebenarnya tidak susah ya geografi. Jika kamu tak tahu pun, mungkin tak pernah baca, maka fikir. Fikir. Kerana geografi ialah apa yang berlaku di sekitar kamu. Cikgu doakan kamu semua berjaya dalam ujian. Baiklah, bye-bye semua.